Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 5 April 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia Hafiz Harifin telah melahirkan rasa syukur dan bangga terhadap semangat ahli pergerakan itu di pelbagai peringkat yang sentiasa kekal positif. Beliau berkata kesepaduan dan komitmen yang ditunjukkan oleh ahli-ahli sepanjang Ramadan, khususnya melalui program Jelajah Ramadan Pemuda UMNO, menunjukkan kesatuan dan keazaman mereka. Beliau bersyukur kerana sepanjang bulan Ramadan ini, Pemuda UMNO mengambil peluang untuk menjelajah ke seluruh negara dalam program Jelajah Ramadan Pemuda UMNO Malaysia. Sehingga hari ini, Pemuda UMNO melawat beberapa buah negeri dan kelihatan peningkatan dalam semangat dan kerja yang dilakukan oleh pergerakan pemuda itu. Ujarnya, perkembangan ini menunjukkan bahawa pergerakan Pemuda UMNO tidak hanya aktif di peringkat kebangsaan tetapi di peringkat negeri, bahagian dan cawangan bergerak bersama dalam satu kesepaduan yang baik. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad menyatakan bahawa keperluan warga kurang berkemampuan perlu dipantau secara berterusan dan penyertaan pihak swasta dalam usaha ini telah membantu mengurangkan jurang sosial dalam kalangan masyarakat. Beliau yang juga Ketua Wanita UMNO Malaysia berkata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memikul tugas besar bagi mengenal pasti golongan kurang berkemampuan agar mereka dapat dibantu sebaiknya. Beliau berkata program-program seperti Bantuan Ramadan Syawal yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China adalah contoh kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta dalam menyantuni golongan ini. Mengulas lanjut, beliau turut beranggapan bahawa keperluan asnaf, ibu tunggal, anak yatim dan orang kurang berkemampuan perlu sentiasa dipantau agar dapat membantu mengurangkan jurang sosial masyarakat. Beliau yang juga ahli Parlimen Parit Sulong berkata tahun ini merupakan tahun kedua berturut-turut Kedutaan China di Malaysia dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bekerjasama. Usaha-usaha ini diiktiraf sebagai langkah positif dalam mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Lembaga Tabung Angkatan Tentera Litat mengumumkan kadar dividen 5% bagi tahun 2023 melibatkan jumlah pembayaran bernilai RM485.08 juta. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyatakan bahawa jumlah pembayaran tersebut meningkat berbanding RM476.45 juta untuk tahun 2022. Beliau percaya dengan pengumuman dividen itu, Litat akan bergerak cemerlang sebagai satu tabung pencen untuk anggota tentera yang berkhidmat. Sementara itu, mengulas dakwaan kononnya berlaku krisis kewangan melibatkan Litat, Muhammad Khalid berkata ia merupakan satu tuduhan tidak berasas kerana Litat tidak akan mengumumkan dividen jika tidak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Selain itu, merujuk kepada pelantikan Jeneral Bersara Tan Sri Azizan Arifin sebagai pengerusi Litat baru, beliau menyatakan keyakinan yang tinggi terhadap persekutuan semula Litat itu untuk melindungi kepentingan para penjarum. Lebih 100 orang komuniti di Kampung Mahsud dan sekitarnya diraikan dalam program iftar bersama dengan Majlis Getah Malaysia Perkis bertempat di Masjid Nur Iman dekat sini kemarin. Ahli Parlimen Beaufort Datuk Seri Aminah Aceng menghargai penlibatan syarikat berkaitan kerajaan JLC dan bukan kerajaan NGO yang mengambil langkah untuk menyantuni masyarakat setempat. Beliau yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO menjelaskan bahawa program seperti ini merupakan salah satu medium terbaik untuk menyatu padukan masyarakat selari dengan gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan. Beliau berpendapat budaya berkongsi kemeriahan dalam perayaan-perayaan besar seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya melibatkan kemenyertaan kaum lain boleh dijadikan platform memperkukuhkan perpaduan. Sementara itu, Jaafar juga Ketua Penerangan Belia Usaha Sabah berkata majlis tersebut merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR yang dianjurkan oleh MRC dan buat julung kalinya dianjurkan di Sabah dan akan diadakan di kawasan Parlimen Beaufort. Beliau berkata program berkenaan adalah kesinambungan program yang pernah dianjurkan oleh Majlis Getah Malaysia pada bulan Ramadan tahun lalu dan kali ini dilebarkan pelaksanaannya ke Sabah. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Muhammad Syauqi Ibni Hajar Ahmad telah menyuarakan kebimbangan yang sangat mendalam mengenai kenaikan harga barang-barang asas dan kos sara hidup rakyat. Beliau menekankan perlunya kerajaan menangani isu ini dengan segera di sebalik pelbagai pengumuman kerajaan termasuk potensi masuknya berbilion USD pelaburan ke Malaysia. Beliau berkata apa yang penting dan yang perlu diberi perhatian adalah rungutan dan aduan rakyat di mana kebanyakan mengenai kos sara hidup. Pelaku pada masa yang sama menyuarakan bimbangan tentang peningkatan cukai
yang memberi kesan kepada syarikat pengilang, penyedia perkhidmatan dan perniagaan serta akibat yang mungkin timbul daripada pelaksanaan subsidi petrol. Bagaimanapun, beliau menyokong pertimbangan formula percukaian yang lebih berkesan yang menumpukan individu berpendapatan tinggi dan syarikat-syarikat yang sangat untung untuk menangani cabaran ekonomi ini dan memastikan faedah yang adil untuk semua rakyat. Dan daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak, jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.